Dia taat kepada Tok Guru tu. Ada satu majlis istimewa, Tok Guru kata, okey, mulai hari ni kamu dibebaskan daripada semayang. Sebab kamu dah sampai makam tinggi dah. Yang kena semayang ni orang bawah-bawah saja. Orang tinggi tak payah semayang dah. Dia pun seronok. Oh, seronoklah, terima kasih dah Tuan Imam sebab bebaskan saya daripada perintah semayang. Dia tak payah semayang lah. Contoh ayat Quran. Aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah semayang dan keluarkanlah zakat. Ini perintah Tuhan. Bagi golongan ni dia pesong juga. Dia kata, bukankah kita keluarkan zakat itu setahun sekali? Bila keluar zakat setahun sekali, semayang pun setahun sekali ya? Sebab aqimus solah wa atuz zakah, ada wa di tengah tu. Pandai lah tu kan? Ayat tu sekali. Dirikanlah semayang dan keluarkanlah zakat. Jadi sebab ayat tu sekali, hukum dia pun sekali. Kalau keluar zakat setahun sekali, semayang pun setahun sekali. Dia ubah soalan macam tu. Kita yang tak tahu ni, kita hebat sungguh Tok Guru ni. Dia dapat tahu rahsia-rahsia. Tu yang bebas daripada semayang tu, tak payah semayang lah. Semayang pun setahun sekali. Bila dah sampai makam-makam tertentu, dia buat majlis. Tok Guru pun kata, dia ni dah sampai makam dah ni. Dia sampai dah Tok Guru. Boleh percaya dah ni, boleh percaya dah. Memang dia jaga rahsia kita, jaga rahsia kita. Okey, bebas daripada semayang. Bebas daripada puasa. Bebas daripada haram halal. Boleh minum arak. Sebab arak ni dia kata di syurga dibenarkan. Di dunia pun dibenarkan. Macam makam kita ni dah sampai makam ahli syurga dah. Disebabkan kita ni sampai makam ahli syurga, boleh minum arak. Di syurga kita boleh ada hamba-hamba wanita, ada bidadari-bidadari kan. Boleh berjimat di sepuas hati. Kita dah sampai makam ahli syurga. Jadi kita pun boleh macam tu juga. Itu yang ajaran sesat dia buat majlis tu kan. Dia kumpul suami isteri semua ramai-ramai. Itu dia kata, okey, mulai hari ni kamu semua dibebaskan. Sebab kamu dah capai tahap ahli syurga, boleh buat macam di syurga. Dia minum arak sampai mabuk, dia tutup lampu habis, campur lah. Suami orang tu dengan isteri orang ni campur lah. Sebab dia kata ni syurga. Kita semua ahli syurga, bebas buat. Tak ada masalah dah, boleh berzina dah. Dah tahap ahli syurga. Ni ajaran sesat. Itulah tadi. Lebih kurang cerita tentang golongan ajaran sesat ni. Batiniyah. Dia bertopengkan ahli sufi. Jadi kita kena hati-hatilah. Bila ada pengajian-pengajian yang tersorok-tersorok tu, kita tak kata semua salah. Tapi kadang-kadang dia salah. Dia nak sebar secara terbuka, dia takut orang kesan, dia sebar secara rahsia. Secara rahsia. Kita tak masuk, tak perasan lagi. Kita dah masuk dah sikit-sikit lama-lama. Barulah kita tahu. Dalam tu ada ajaran-ajaran sesat ni. Terusnya, istilah kelima. Sebelum ni kita dah tengok 4 istilah. Istilah-istilah yang telah dipesongkan maksud dia. Maksud dia dah terubah. Termasuklah istilah hikmah. Asalnya dulu, kalau bila disebut satu-satu orang ahli hikmah, dia orang soleh lah. Orang soleh banyak pemahaman tentang agama. Dan dia bijak. Tapi pada zaman Imam Ghazali lagi, bila orang sebut dia tu ahli hikmah tu, dah terpesong. Doktor-doktor pun disebut ahli hikmah. Tukang-tukang syair pun disebut ahli hikmah. Ahli-ahli nujum pun disebut ahli hikmah. Orang-orang yang jadi pengurus judi pun disebut ahli hikmah. Dah rosak dah maksud ahli hikmah tu. Macam zaman sekarang lah. Ada penulis-penulis lirik, dia buat lirik-lirik lagu yang cerita pasal Islam, cerita pasal kesufian. Kita kata, dia tu hebat tu. Ahli hikmah tu nampak je penulis lirik lagu. Tapi dia ahli hikmah, ahli sufi tu. Tapi bila kita tengok dia punya lirik lagu yang lain, cerita pasal kelucahan, cerita pasal percintaan, cerita pasal pemberontakan, macam mana nak kata ahli hikmah? Ahli hikmah ni sepatutnya tuju kepada orang soleh. Orang soleh yang bijak, yang tu ahli hikmah. Tapi sekarang ni bila sebut ahli hikmah, orang tu ada hikmah, dia tuju. Tukang buat lagu pun ahli hikmah, tabib-tabib pun ahli hikmah. Perawat-perawat pun ahli hikmah. Orang-orang yang tukang-tukang cerita pun ahli hikmah. Dah tak kena dah rosak.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Dianugerahinya hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Tuhan ni. Tuhan dia bagi hikmah kepada siapa-siapa yang dia suka. Dan barang siapa dianugerahi hikmah, maka dia telah dianugerahkan banyak kebajikan. Jadi tak kena lah. Kan? Yang ahli syair, ahli nujum pun orang kata ahli hikmah juga. Mana ahli hikmah? Kadang-kadang orang tu menggunakan jin. Kita kata, tu dia tu banyak hikmah tu. Bukan hikmah tu. Dia gunakan jin. Kata Imam Ghazali, perhatikanlah. Apakah yang diperkatakan tentang hikmah itu? Dan kemanakah ditujukan? Dah silap dah. Kemudian bandingkanlah dengan kata-kata yang lain. Dan jagalah diri daripada tertipu dengan ragu-ragu yang dibuat oleh ulama-ulama jahat. Kerana kejahatan mereka kepada agama adalah lebih besar daripada kejahatan syaitan. Ulama-ulama jahat ni, kata Imam Ghazali, jahat pada syaitan lagi. Sebab syaitan kita tak percaya kan. Ulama-ulama ni kita percaya. Nampak baik kita percaya. Tapi rupa-rupanya lagi teruk. Macam golongan batiniah tadi tu lah. Nampak baik, soleh, yang muka jernih je. Ada pula karamah. Boleh buat benda pelik-pelik. Kita kata ni memang tok wali dah ni. Rupa-rupanya bukan tok wali. Wali syaitan.